Aku seorang rakyat Amerika bernama Horatio Slocum telah dihantar oleh Koperasi Perkhidmatan Eksekutif Antarabangsa International Executive Service Corporation (IESC) ke Sabah pada tahun 1969 bagi memulakan perniagaan bakery. Aku yang sebelum ini tiba di Singapura, telah membawa 35 tahun pengalaman berniaga bakery di beberapa rangkaian kedai roti bersamaku sewaktu menetap di Amerika Syarikat. Sejak dari itu tertubuhnya Gardenia. Namun, di sebalik kejayaan dan populariti syarikat Gardenia di Malaysia ini sebenarnya tersimpan satu kisah pelik dan tragis yang melibatkan aku. Sejarah bagaimana bermulanya roti Gardenia sebenarnya bermula sejak tahun 1969 di Sabah. Walaupun roti Gardenia hanya mula popular sekitar tahun 1986 di Semenanjung Malaysia. Ada sebabnya kenapa itu berlaku, yang akan aku ceritakan kemudian. Untuk menceritakan tentang sejarah Gardenia, aku perlu bercerita tentang IESC terlebih dahulu. International Executive Service Corporations atau IESC merupakan sebuah badan pembangunan ekonomi berpusat di Amerika Syarikat yang diasaskan oleh salah seorang ahli keluarga Rockefeller iaitu David Rockefeller. Penubuhan IESC adalah bertujuan untuk membangunkan firma-firma perniagaan milikan persendirian di seluruh dunia bagi membantu meningkatkan kualiti hidup masyarakat dunia. Salah satu idea yang diajukan adalah untuk membangunkan cabang perniagaan roti di Malaysia pada tahun 1969, yang pada ketika itu baru saja beberapa tahun tertubuh. Bagi merealisasikan hasrat itu, aku, seorang tukang roti berpengalaman yang telah bergiat lama dalam bidang pembuatan roti serta pasteri sebelum bekerja sebagai salah eksekutif bersama IESC, dihantar ke Malaysia bagi memulakan perniagaan roti. Dalam memulakan perniagaan, aku yang hadir dengan bantuan dana IESC mahu menjalinkan kerjasama dengan warga tempatan dan seorang ahli perniagaan terkenal Sabah bernama Wong Zefat yang akhirnya berjaya menjadi rakan kongsi aku. Kami berdua bersama seorang lagi kenalan aku, pakar pembuatan krim pasteri bernama Jim Humphries menjadi 3 orang pengasas utama jenama yang hari ini dikenali sebagai Gardenia sekarang. Resipi roti yang merupakan salah satu kemahiran utama aku menjadi kekuatan utama produk makanan hasil kerjasama tersebut. Syarikat kami iaitu Gardenia Food Industries terus berkembang dari Sabah ke Singapura dengan pembukaan Gardenia International, Singapura, yang diharapkan bakal membantu memperbesarkan pasaran mereka ke seluruh Asia Tenggara. Apa yang aku tahu, jenama Gardenia yang ada di Semenanjung Malaysia bermula daripada pembukaan sebuah kedai roti kecil di Plaza Bukit Timah, Singapura pada tahun 1978 berasaskan kepada resipi sama yang dibawa oleh aku. Apa yang berlaku antara Gardenia International, Singapura, dengan Gardenia Food Industries dalam perjanjian kami, menjadi misteri yang sukar untuk dijelaskan. Berikutan permintaan yang tinggi, keperluan untuk membesarkan perniagaan mula dilakukan sekitar tahun 1983 dan pada ketika inilah konsep mahu menjadikan roti putih sandwich sebagai identiti utama diperkemaskan Gardenia. Kaedah pemasaran dengan pemfokusan kepada resipi aku mula digunakan. Resipi aku juga ditambah baik melalui kaedah pembuatan yang mampu menghasilkan produk lebih lembut dengan rasa lebih enak. Dalam masa 2 tahun dibangunkan, jenama Gardenia berjaya mengambil alih pasaran seterusnya menjadi pilihan utama warga Singapura. Pada tahun 1986, sebuah syarikat baru yang tiada hubung kait dengan Gardenia Food Industries di Sabah, selain daripada hanya berkongsi jenama yang sama, dibuka atas nama Gardenia Bakeries, KL, sendirian berhad sebagai cabang kepada pecahan perniagaan yang bermula di Singapura bagi memasuki pasaran Semenanjung Malaysia pula. Mungkin atas faktor pelesenan atau perjanjian di antara kedua-dua syarikat, kedua-dua entiti yang beroperasi atas nama Gardenia ini sehingga kini beroperasi dalam pasaran yang berbeza. Gardenia Food Industries terus menjalankan perniagaan di Sabah dan Sarawak, Brunei dan Indonesia sementara Gardenia Bakeries pula menjalankan operasi di Semenanjung Malaysia dan Singapura. Pelik dan aneh bukan? Dalam tahun yang sama, Gardenia di Singapura berjaya membuka kilang pertama kami di republik itu sebelum memecah masuk pasaran di Thailand setahun berikutnya.
Pada tahun 1991, kilang roti Gardenia yang pertama dibuka di Kuala Lumpur bagi memenuhi permintaan yang semakin bertambah. Pada tahun 2015, kilang Gardenia Food Industries di Sabah diarahkan tutup premis selama 2 minggu akibat masalah kebersihan. Apa yang jelas daripada sejarah jenama Gardenia, kedua-dua syarikat yang menggunakan nama sama berkongsi resipi aku tetapi dijalankan oleh dua entiti atau syarikat yang langsung tiada hubung kait. Bagaimana ini berlaku? Ramai yang mengandaikan ada pihak menjual lesen resipi aku kepada pihak ketiga untuk digunakan bagi penghasilan produk yang serupa, tetapi mengapa jenama dan logo yang sama dikekalkan? Masih menjadi misteri sehingga kini. Aku meninggal dunia pada 30 September 1982 ketika usia 78 tahun dan namaku sehingga kini terus kekal menjadi rujukan resipi roti putih yang berkualiti tinggi. Aku selamat dikebumikan di Forest Hill Cemetery yang terletak di Alabama, Amerika Syarikat. Nasib seorang lagi pengasas jenama Gardenia asal iaitu Wong Zefat pula agak kurang baik. Selepas kejayaan demi kejayaan berjaya ditempanya meletakkan dia sebagai seorang tycoon perniagaan yang sangat disegani, Datuk Wong Zefat dan isterinya, Datin Lee Bee ditemui mati dibunuh di kediaman mereka yang terletak di Kota Kinabalu pada 10 Disember 2004. Zefat yang berjaya membangunkan kumpulan perniagaan Tong Hing serta terus menjadi pemilik utama Gardenia Food Industries ditemui mati dengan kesan hentakan di kepala dengan objek tumpul. Pembunuh pasangan itu kemudiannya membakar bilik yang didiami kedua pasangan itu dan ketiga-tiganya, termasuklah pembunuh mereka mati dalam kebakaran sedih itu. Jenama Gardenia terus berkembang di seluruh Asia, menjadi pilihan utama bagi yang gemarkan roti putih sebagai santapan harian, namun akan terus dihantui kisah sedih nasib yang menimpa pengasasnya, kekeliruan terhadap penggunaan jenamanya serta persoalan kenapa resipi aku di Semenanjung Malaysia lebih sedap berbanding resipi Slocum di Sabah.